Okay, Januari ada recording, kita mulalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa la ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Salam Jumaat. Pertamanya, saya ingin bertanya, jika ialah selepas kita tukar waktu kelas kita ni, saya nampak ada sedikit cabaran pada ramai yang nak mengikutinya pada waktu siang. Pertama, nak tanya, adakah dia kerana ia adalah pada waktu siang ataupun kerana dia waktu siang hari Jumaat? Mungkin hari Jumaat pagi orang dah ada program ke, dah ada plan ke? Kalau kita buat hari siang tapi hari lain bagaimana? Sama je. Lebih kurang je. Bergantung kepada slot mana ustaz yang free dulu lah ustaz. Pasal kita kalau free pun, kalau ustaz tak free, tak tepuk tangan sebelah aja. Itulah, itu saya cuba nak slot-inkan masuk pada bahagian malam, cuma setakat ini belum lagi dapat nak masukkan dia pada bahagian malam. So tu yang mencabar ramai yang bekerja ustaz. Itulah. Tak, orang tak boleh siang. Kalau kata sebelah malam, dia dua kemungkinan. Sama ada kita, itulah, kita 1 jam tak berapa lama sebenarnya. 1 jam tu boleh belajar bahasa Arab kan. Kalau kita pendekkan lagi, dia akan jadi sangat pendek lah nanti. Dia akan jadi rushing. Sama ada itulah, kita pendekkan sesi ataupun nak lewatkan sedikit, pun saya tak berani nak janjikan. Ini maknanya hari Jumaat lah ustaz cakap ni. Ustaz nak pendekkan. Kalau tukar sesi tu ke malam maksudnya. Sebab ramai yang nampaknya lebih selesa pada waktu malam kan, siang mungkin yang bekerja. Kalau ustaz malam 1 jam cukup lah ustaz. Ngam lah. Malam Sabtu. Nak menjadikan Jumaat malam Sabtu ustaz. Jumaat Dalam ustaz ada kunut kan? Kunut. Jumaat malam Sabtu saya baru je mendapat tas daripada Tuan Fazrul. Kunut hati-hati. Untuk mengisi dia lah kan, slot dia Jumaat malam Sabtu tu. Kalau hujung minggu saya tak berani nak cakap sebab mungkin ada minggu yang available, ada minggu yang tak. So saya bimbang nanti ada hari yang kita ada kelas, ada hari yang tak ada kelas. Macam tu. So saya tak berani nak cakap hujung minggu. Back to Wednesday lah. Ya? Balik ke Wednesday itulah. Itulah, Wednesday tu yang waktu telah diambil oleh Akademi Seniji tu, kelas dia. Banyak sangat buat di malam. Kenapa ya? Ya, Akademi Seniji kelas dia hari Rabu malam. Dan dia ada time-time yang dia waktu malam lah, beberapa kelas lain yang waktu malam. Hari Jumaat malam tu sebab itu kelas Tuan Fazrul yang dia minta saya ganti dia lah. Dan nampaknya memang kena ganti secara berterusan nampaknya. Itulah, Rabu malam hari tu saya kena beri ruang kepada kelas tu sebab dia yang totik tu, dia program untuk training tu, dia sebab bahagian bahasa Arab memang saya tak dapat nak lepas lagi kepada orang lain nak bawa, memang saya kena bawa buat masa ni, belum boleh nak lepas lagi. So tu yang dia mengganggu kita punya, itulah tu kan, sebab nak cakap itu arah daripada manajemen kan. So kita buat lawak, terpaksalah akur dengan arahan itu kan. Ala kulli hal insya-Allah kita sorry Ustaz, tadi malam hari Sabtu, esoknya Ahad malam tu tak boleh Ustaz? Sabtu malam Ahad.
Aha. Ya, Sabtu malam Ahad ataupun Ahad malam Isnin, Ahad malam Isnin, sorry. itu yang saya bimbang, sebab ada Oh. waktu yang saya ada program. Oh. Itu yang saya Tak tak berani. menentulah, kadang ada, kadang tak ada lah maknanya. Sebenarnya Okey, kalau okey, kita kan okey. kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada kan. Orang kata ustaz ni main-main nak ngajar ke tak nak ngajar ni kan. Main-main. Kalau nak letakkan antara maghrib dengan isyak, um, pun macam rushing juga sedikit, tapi itulah masa kalau kita nak antara maghrib dengan isyak 30 minit, dan kita kena buat 2 sesi sambung pula lepas isyak 30 minit, so dia jadi macam tu pula kan, dah jadi 2 sesi pula, lepas maghrib dan juga selepas isyak kan. Dalam kuliah insyaAllah saya cuba, saya nampak Rabu malam itulah waktu yang adanya pun kan. Kalau saya boleh melepaskan diri, saya cuba melepaskan dirilah daripada task itu kalau boleh pada hari yang lain insyaAllah. Baik. Ustaz, okey. Ya, sebab kalau kata terlepas ni nak tengok rakaman, itulah mencabar juga kan, nak tengok rakaman, dan kita masuk pula tajuk-tajuk yang mungkin nak bertanya soalan, so mencabar juga untuk yang bekerja nak tengok rakaman selepas pada tu kan. So yang kalau boleh kita cari masa yang kita ramainya boleh lah, insyaAllah. Ustaz buat masa ni no go lah. Itulah. Ala kulli hal khair insyaAllah. Baik, kita sedang melihat pada fi'il dari sudut jenis huruf yang ada pada fi'il itu, terbagi pada sahih dan juga mu'tal. Kita dah habis bahagian sahih dan kita nak masuk pada bahagian mu'tal, iaitulah pada bahagian kata kerja yang mempunyai huruf illah padanya. Baik, kita nak melihat pada bahagian yang pertama, fi'il mu'tal misal. Kita ada misal, ajwaf, naqis dan juga lafif. Kita ada 4 bahagian untuk mu'tal ini, 4 bahagian, dan bahagian keempat itu dia terbahagi kepada 2. Bunyi macam banyak tapi jangan risau, insya-Allah dia mudah sahaja. Pertama, fi'il mu'tal misal. Ialah fi'il mu'tal yang ada huruf illah. So dia memang kena ada huruf illah lah sebab dia mu'tal. Kalau tak ada huruf illah, dia tidak sah untuk dipanggil sebagai mu'tal. Dia dipanggil mu'tal kerana dia mempunyai huruf illah. Sebut saja fi'il mu'tal, maka kita tahu dia ada huruf illah. Itu syarat pertama dia. Kemudian yang kedua, misal. Misal ini menunjukkan huruf illah itu berada pada huruf yang pertama. Dalam kata kerja, kita sedang bincangkan kata kerja yang berapa huruf? Kata kerja yang 3 huruf. Kita ambil yang ini. 1, 2, 3. 3 huruf. Untuk permulaan ini. 3 huruf. Maka fa mewakili huruf yang pertama, ain mewakili huruf yang kedua, lam mewakili huruf yang ketiga. Maka fi'il mu'tal misal, ia adalah kata kerja yang mempunyai huruf illah, dan kedudukan huruf illah itu pula adalah pada huruf yang pertama, iaitu pada huruf fa. Kita lihat contoh perkataan warada. Warada. Kalau kita letakkan fa, ain, lam di atas itu, maka fa mewakili huruf pertama, ain kedua, lam yang ketiga. Kita lihat huruf yang pertama adalah huruf waw, dan waw adalah salah satu daripada huruf illah. Baik, maka perkataan warada ia adalah fi'il. Ya. Fi'il apa? Kalau lihat dia jenis huruf, dia adalah fi'il mu'tal kerana ada huruf illah. Okay. So itu kategori kita yang pertama, fi'il mu'tal, dia ada huruf illah secara umumnya. Detail sikit, dia adalah misal. Maknanya huruf illah itu kedudukannya di awal perkataan, dia berada pada huruf pertama. Wasiqa. Wasiqa. Apakah kategorinya? Dia adalah fi'il. Lihat dia jenis huruf, sahih ke mu'tal? Kita lihat dia mu'tal. Kenapa? Ada huruf illah. Maka dia dah mu'tal. Dalam mu'tal pula, dia yang mana satu?
Tengok kedudukan huruf illah itu. Dia berada di awal. Pada huruf yang pertama, maka dia adalah misal. Fi'il mu'tal. Misal. Yasara. Fi'il. Ada huruf illah? Ada. Kedudukannya di mana? Huruf yang pertama. Maka dia adalah misal. Fi'il mu'tal. Misal. Dilihat pada contoh. Firman Allah pada surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Perkataan wa'ada. Wa di depan. Baik. Wa di depan ni kan kadang-kadang kita potong. Kenapa kita asingkan dia bukan sebahagian pada perkataan. So bila kita nak potong nak buat apa? Semak dalam terjemahan. Ada tak perkataan dan. Baik. Kalau kita lihat pada surah At-Taubah surah ke-9 ayat 72. Ada tak perkataan dan? Pada muka surat 198. 198. Wa'adallah, terjemahannya. Allah, ia telah menjanjikan. Allah telah menjanjikan. Ada perkataan dan? Tak ada. Tak ada perkataan dan, maka wa itu dia tidak dipotong. Kerana dia sebahagian daripada perkataan. Baik, wa'ada. Kalau kita nak kategorikan dia daripada kategori besarnya, madhi ataupun mudhari' dari sudut masa. Baik, apakah tanda yang ada? Kita ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas, huruf di tengah bukan sukun. Maka ia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Huwa. Baik. Kita nak lihat pula dari jenis huruf. Jadi jenis huruf. Pertama tadi dia dah memang fi'il. Okey. Kemudian nak lihat ada huruf illah tak? Ada. Bila ada huruf illah maka dia adalah mu'tal. Nak lihat huruf illah itu kedudukannya di mana? Dia berada pada huruf yang pertama di sini. Maka dia adalah misal. Dia yang pertama. Begitu perkataan yang kita nak lihat maklumat ini. Seterusnya surah Al-Kahfi ayat 93. Wajada min dunihima qauma. Perkataan wajada. Yang sama macam proses tadi, kita nak potong wa. Kita tengok dalam terjemahan ada tak perkataan dan. Untuk perkataan ini, wajada min dunihima qauma. Wa ini dia adalah sebahagian daripada perkataan. Nak kategorikan dulu dari sudut masa. Ia adalah perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir beratas. Cari tanda dulu. Huruf di tengah bukan sukun. Maka ia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Dilihat dari jenis huruf. Perkataan wajada. Ia adalah fi'il. Ada huruf illah? Ada. Maka dia adalah mu'tal. Huruf illah itu berada di mana? Huruf yang pertama. Maka dia adalah misal. Fi'il mu'tal. Misal. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Perkataan wa wada'a. Wa yang di awal tu kita potong. Semak terjemahan. Tinggal perkataan wada'a. Perkataan wada'a. Dan cari tanda. Kita ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir baris atas. Huruf di tengah bukan sukun. Maka kategorinya adalah fi'il madhi. Dilihat dari jenis huruf, maka apa yang ada dalam ni? Dia adalah fi'il. Ada huruf illah di situ, maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah pula pada huruf yang pertama, maka dia adalah misal. Fi'il mu'tal, misal. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Perkataan wuqifu. Tanda waw alif sukun akhir perkataan. Maka ini adalah fi'il madhi. Baik. Kita nak lihat dari jenis huruf. Kan? Maka nak kena buat apa? Potong. Nak kena buang semua tanda yang ada. Kenapa nak buang tanda? Kenapa nak kena buang tanda yang ada tu? Kerana kita nak mencari root word.
dan tanda sama ada tanda fi'il madhi ataupun tanda fi'il mudhari' pada satu perkataan itu bukan daripada perkataan yang asal. Tanda itu adalah tambahan. Tanda itu adalah tambahan. So bila kita nak cari root word, kita kena buang tanda yang ada. Yang tadi ni kita tak buang pun tanda dia. Wajada, wadu'a, wa'ada. Kenapa tak buang tanda dia? Sebab tandanya tu baris je. Kan? So okey lah tanda baris tak ada masalah. Sebab kita nak lihat dari jenis huruf. Kan? So huruf tu yang memainkan peranan. Jadi bila kita buang tanda waw alif itu, yang tinggal adalah huruf waw, qaf dan juga fa. Waw, qaf dan juga fa. Pertama dia adalah fi'il sama dengan atas fi'il madhi. Ada huruf illah, ada, maka dia adalah mu'tal. Huruf illah tu berada di mana? Di awal huruf yang pertama, maka dia adalah misal. Ustaz, banyak huruf waw je ke yang pertama Ustaz? Huruf lain tak ada huruf pertama? Baik. Huruf ilah. Banyaknya huruf waw lain tak ada ke? Jawapannya ialah yang paling banyak adalah huruf waw dan juga huruf ya. Yang banyak digunakan dalam Al-Quran adalah yang dimulai dengan waw. Dengan ya ada tapi dia tak banyak. Ada tapi tak banyak. Bermula dengan alif, itu kalau untuk fi'il dia ada sebagai huruf tambahan, sebagai huruf asal, wallahu alam dia tak ada. Dalam Quran memang tak ada, dalam bahasa Arab wallahu alam dia tak ada, kerana alif yang kita sebutkan alif yang ada hamzah wasal tu kan, selalunya dia adalah tambahan kepada fi'il. Contoh kita ada istaghfara kan, maka alif tu dia bukan asal, dia adalah tambahan. So untuk alif ada, untuk huruf illah dalam Al-Quran dia banyak bermula dengan waw. Yang kedua adalah ya. Ya ada tapi dia tak sebanyak waw. Waw yang paling banyak sekali. Tapi kalau buka dalam kamus akan jumpa banyaklah kata kerja yang bermula dengan ya, akan banyak jumpa. Cuma dalam Quran setakat ni banyak jumpanya adalah waw sahaja. Surah An-Naml ayat 85, wa waqa'al qawlu alaihim waqa'a. Kita potong waw, semak terjemahan perkataan dan, tinggal waqa'a. Stepnya sama kan, kita cari kategori besarnya dulu. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir pada atas, huruf di tengah bukan sukun, maka dia adalah fi'il, dia bukan isim, bukan harf. Fi'il pula dia adalah fi'il madhi. Dilihat dari jenis huruf, maka perkataan waqa'a dia adalah fi'il. Ada huruf illah. Huruf illah pula kedudukannya di awal, maka dia adalah misal. Wasi'a kulla syai'in ilma, ceritanya sama, bermula dengan waw juga. Nurithu min ibadina, sebentar. Nurithu min ibadina. Perkataan nurithu, apakah tanda yang ada? Kita ada nun di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan, maka kategorinya adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik. Nak lihat dari jenis huruf, maka nak buat apa? Buang tanda. Tanda apa nak buang? Tanda mudhari' tadilah. Nun di awal perkataan, huruf akhir baris depan. So baris ni tak ada masalah, yang penting huruf tu. So huruf tu kita asingkan dia, kita potong. Yang tinggal apa? Waw, ra dan juga fa. Baris tak tahu tak apa, sebab kita nak lihat dari jenis huruf. So baris tak apa. Waw, ra, sa dia adalah fi'il. Ada huruf illah, ada di sini waw. Huruf illah berada di mana? Huruf yang pertama, maka dia adalah misal. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru. Perkataan ya'isu. Baik, okey, ya'isu. Okey, baik, ya'isu. Apakah tanda yang ada? Kita ada waw, alif, sukun akhir perkataan.
Waw alif Ya. sukun akhir perkataan. Maka kategorinya apa? Dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Waw alif sukun akhir perkataan. Baik, nak lihat dari jenis huruf nak buat apa? Buang tanda ini. Buang. Apa yang tinggal? Ya, hamzah dan juga sin. 3 huruf dah. Ngam. Kategorinya dia adalah fi'il semestinya. Ada huruf illah, ada ya di situ, maka dia adalah mu'tal. Huruf illah tu kedudukannya di mana? Huruf yang pertama maka dia adalah misal. Fi'il mu'tal misal. Sama di belakang ini ya Isa, ini dia punya asal dia. Ya Isa. Dan dia adalah fi'il. Ada huruf illah ya, dan ya itu adalah huruf yang pertama. Baik. Maka fi'il mu'tal misal ia adalah kata kerja yang ada huruf illah, dan huruf illah itu kedudukannya pada huruf yang pertama. Baik. Selesai kategori yang pertama, kita nak pergi kategori yang kedua. Kan? So dah tahu kategori yang pertama, kedua, ketiga ni semua senang je lah. Kan? Nama dia sahaja yang berbeza. Kan? Nampak macam susah sebab namanya macam-macam. Misal, ajwaf, naqis. Tapi apa yang nak diceritakan tu dia adalah perkara yang mudah sahaja. Fi'il mu'tal ajwaf, apa cerita dia? Dia ada huruf illah, kena ada huruf illah lah sebab ada mu'tal. Ajwaf, apa maksud ajwaf? Dia adalah huruf illah yang kedudukannya itu pada huruf yang kedua. Kalau tengok pada perkataan fa'in lam, di sini huruf illah itu berada di sini pada huruf yang kedua. Baik. Kita lihat contoh perkataan Asha. Asha. Berapa huruf ada? Kita ada 3 huruf. Kan kalau tengok di madhi lah, kita ada 3 huruf. Baik. Maka dia adalah fi'il. Mu'tal ke sahih? Mu'tal. Sebab apa mu'tal? Sebab ada huruf illah. Baik. Masuk pada mu'tal pula, kita ada 4 kategorinya itu. Yang tadi dah selesai. Huruf illah itu kedudukannya di pertama. Yang ini huruf illah itu kedudukannya di tengah. Yang kedua. Baik, huruf tengahnya berada di mana? Huruf illah itu berada kedudukannya di mana? Di tengah. Huruf yang kedua. Maka kategorinya adalah ajwaf. Sama. Kita ada perkataan 3 huruf. Ini adalah fi'il. Ada huruf illah? Ada. Kedudukan huruf illah Kedua. di tengah, maka dia adalah ajwaf. Itu je. Senang je. Kan? Lawama. Lawama. Berapa huruf ni? 3 huruf. Ini adalah fi'il. Ada huruf illah tak dalam tu? Ada. Maka dia jadi mu'tal. Kedudukan huruf illah dia di tengah, maka dia adalah ajwaf. Kita lihat pada contoh. Wa annahu lamma qama Abdullahi. Baik. Pertamanya kita kena pastikan perkataan tu adalah fi'il lah. Sebab kita belum lagi buat masa ni nak kategorikan perkataan isim. Walaupun nanti bila nak cari root word, dia adalah sama. Cuma kita nak fokuskan di awal ni dulu, kategori fi'il dulu. Sebab isim bentuknya itu lebih mencabar. Perubahannya itu lebih banyak. So kita nak fokus pada fi'il. Pada fi'il dulu. Walaupun ceritanya adalah lebih kurang sama. Sebab isim pun nanti dia akan balik kepada 3 huruf juga. Sama je. Kita lihat pada perkataan qama. Kita nak cari tanda dulu. Kita ada apa? Perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir berbaris atas. Huruf di tengah bukan sukun. Maka kategorinya adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il. Baik, kita nak lihat dari jenis huruf. Pertama dia adalah fi'il. Sah-sah dia kena fi'il. Yang kedua, ada huruf illah ataupun tidak? Ada huruf illah. Bila ada huruf illah maka namanya adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah di mana? Di awal, di tengah, dia berada di tengah huruf yang kedua. Maka mu'tal dia adalah ajwaf.
Wa qalu la tadharunna alihatakum. Baik. Perkataan qalu. Wa tu kita potong. Cari perkataan dan. Qalu, perkataan dia yang ada, kita ada waw alif di akhir perkataan. Ya, Maka tanda ini adalah tanda untuk fi'il madhi. di selesai. Nak lihat dari jenis huruf, apa jenis hurufnya. Buang. Kita buanglah waw alif sukun akhir perkataan tu, asingkan dia. Tinggal apa? Qaf alif lam. Baik, pertama dia adalah fi'il. Yang kedua ada huruf illah ataupun tidak? Ada, maka ia adalah mu'tal. Huruf illah pula akan jadi mana? Di tengah. Ajwa. Maka dia adalah ajwaf. Untuk root word nanti boleh buka dalam kamus untuk cari root word dia lah. Kan kita boleh cari koma ataupun qala. Dan bila buka dalam kamus, mungkin kamus akan berikan root wordnya yang berbeza. Mungkin perkataan qala ini dalam Quran, dalam kamus kalau dibuka mungkin root wordnya adalah qawala. Kan? So okey je, tak ada masalah. Sebab apa? Huruf illah tu dia memang akan berubah-ubah dia punya bentuk dia. Al-Baqarah ayat 160. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kita nak lihat pada perkataan tabu. Apakah tanda yang ada? Kita ada waw alif sukun akhir perkataan, maka kategori ialah fi'il madhi. Nak lihat pada jenis huruf ataupun nak mencari root word, nak buang apa? Buang tanda. So kita buanglah waw alif tu, asingkan dia. Apa yang tinggal? Ta alif ba. Ta alif ba, dia adalah fi'il. Kemudian ada huruf illah tak? Ada, alif tu huruf illah, maka ia adalah mu'tal. Huruf illah pula berada di mana? Di awal, di tengah, berada kategorinya adalah faqad khanallaha min qablu. Perkataan khanu, tanda waw alif sukun akhir perkataan, maka dia adalah fi'il madhi. Nah, cari jenis huruf, buang tanda, so kita buanglah tanda waw alif itu. Tinggallah perkataan kha alif nun, dia adalah fi'il dan dia adalah mu'tal. Huruf illah itu berada di tengah, maka dia adalah ajwaf. Tak ada indication ke huruf hilang tengah ke awal ke Ustaz? Dalam tadabbur. Huruf hilang ke huruf berubah? Huruf illah tu ada di tengah, di awal tu. Baik, untuk huruf illah, apabila dia hilang ataupun dia berubah, itu dia dah menjadi sifat tabi'i dia. Dari sudut tadabbur, tak ada, kerana dia perubahan yang asal. Cumanya nanti bila ada waktu-waktu yang bukan waktu yang biasa dia berubah, kan, waktu yang bukan waktu biasa dia berubah, maka waktu itu mungkin ada sikit sudut pandang yang boleh dilihat daripada tadabbur. Adapun perubahan yang berlaku pada huruf illah, kadang hurufnya berubah ataupun hurufnya itu dihilangkan, kan, wallahu alam. Mungkin saya kalau ada pun sayalah yang belum tahu tentang perbincangan itu, tapi setakat pembacaan saya, dia adalah perubahan yang memang terjadi, dan dari sudut tadabburnya itu dia tidak ada apa-apa perubahan, tidak ada apa-apa perubahan. Cuma dari sudut sebutan huruf itu mungkin ada sikit, mungkin pada beberapa perkataan poin yang boleh diambil. Dan juga pada alif waw ya, kadang-kala ada hurufnya itu ditambah pada satu perkataan itu, maka waktu itu adalah poin tadabbur dia, kan, yang kita ceritakan. Kalau perubahan asal dia, contoh daripada perkataan qala, dia berubah menjadi qila, kan, ataupun menjadi qaula, maka itu memang perubahan perkataan. Adapun
Nanti mungkin tambahan-tambahan yang mungkin berlaku pada perkataan itu pada alif wawiyah yang memang asalnya tak ada, kemudian ditambah, nak dipanjangkan dan sebagainya, mungkin itu ada sikit poin yang nanti boleh diambil daripada sudut tadaburnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kerana alif wawiyah setakat yang saya ketahui ada perbincangan berkaitan dengan huruf itu ditulis ataupun tidak. Yang tu adalah kan, sama ada huruf itu ditulis atau kita pernah bincangkan pun tentang perkara ini. Kan, contoh perkataan bismi ada ditulis dengan bentuk yang begini, ada ditulis dengan bentuk yang begini kan. Yang ini ada alifnya, yang ini alifnya tak ada. Maka bentuk yang begini adalah perbincangannya dari sudut tadaburnya kan. Juga ada dalam Al-Quran yang ditulis dengan alif kecil, ada yang ditulis dengan alif besar kan. Ada waktu perkataan tu, so khusus pada perkataan tu je. Ada waktu yang perkataan tu ditulis dengan huruf alif kecil, ada waktu untuk perkataan tu ditulis dengan huruf alif besar. So waktu tu akan dibuat perbandingan dari sudut tadabur, akan dibuat kajian untuk perkataan itu sahaja. Dia tak masuk pada perkataan yang secara umumnya kalau alif kecil ini poin dia tak. Dia hanya perkataan yang tertentu sahaja. Kalau ada ada perbezaan dari sudut tulisan untuk perkataan itu saja. Contoh kalau kita lihat perkataan takhafuna contohnya kan. Di sini ditulis takhafuna. Pada ayat yang lain mungkin ditulis sebegini. Takhafuna. Alif tu ditukar jadi kecil. Maka bila ada dua bentuk tulisannya begini dalam Quran, maka waktu itu akan ada kajian dan perbincangan berkaitan dengan huruf illah tersebut. Adapun kalau dia berubah macam biasa, qala jadi qila, jadi qalu jadi yaqulu, maka itu perubahan yang biasa, maka wallahu alam itu memang hanya perubahan yang berlaku pada perkataan yang ada huruf illah. Hatta tala alaihimul umur. Tengok saja pada perkataan tu, so boleh agaklah ceritanya sama. Kan kategorinya adalah fi'il madhi, lihat dari jenis huruf, dia ada huruf illah, maka dia mu'tal, dan huruf illah itu berada di tengah, maka dia adalah ajwa. Tanalu aidikum wa rimahukum. Kita nak lihat pada perkataan tanaluhu. Baik. First nak buat apa? Potong hu yang berada di belakang. Apa yang tinggal? Tanalu. Tanalu, tanda yang ada ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka perkataan tanalu kategorinya ialah fi'il mudhari'. Dilihat je jenis huruf nak buat apa, kita buang dulu tanda-tanda tu, asingkan. So kita buang latar tu. Baik. Yang tinggal apa? Nun, alif, lam. So nun, alif, lam. Inilah yang tinggal. Barisnya tak apa, kita tak pasti, tak ada masalah sebab kita nak lihat dari huruf yang ada. Nun, alif, lam, dia adalah fi'il. Ada huruf illah tak ada alif di situ, maka dia adalah mu'tal. Huruf illah kedudukannya di mana? Pada huruf yang kedua, maka dia adalah ajwaf. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna. Perkataan akhafu. Perkataan yang ada, kita ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir pada depan, maka akhafu kategorinya ialah fi'il mudhari'. Dilihat dari jenis huruf. Nak buat apa? Buang dulu tanda kalau nak cari root word. So buang hamzah, tinggallah kha, alif, fa. Baris tak tahu tak apa, tak ada masalah. Khafa dia adalah fi'il. Ada huruf illah ataupun tidak? Ada, maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah di yang kedua, maka dia adalah ajwaf.
wa yuti'unahu wa yuti'unallaha wa rasulah. Kita lihat pada perkataan yuti'una, kita buangkan waw itu, lihat terjemahan. Yuti'una perkataan dia yang ada, kita ada ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka kategorinya adalah fi'il mudhari'. Dilihat dari jenis huruf. So nak buat apa? Buang dulu tanda yang ada tu. So kita buanglah waw nun tu. Tanda kita tadi ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas. So buanglah ya depan tu. Yang tinggal apa? Ta, ya dan juga ain. Pertama dia adalah fi'il. Ada huruf illah? Ada. Maka dia mu'tal. Kedudukannya huruf illah itu di mana? Di tengah yang kedua, maka dia adalah ajwaf. So ru'unya adalah ta, ya, ain. Kira-kiranya fi'il mu'tal ajwaf. Nanti bila buka dalam kamus mungkin kita akan jumpa ta, ya, a dan juga ta, ya, ain ataupun ta, alif, ain. So tak apalah. Okey, tak ada masalah. Itu yang Ustaz, ya, saya silakan. Okey, alif waw ya ni yang di tengah-tengah tu dia mesti ada tanda ke ataupun dia boleh sukun ke macam mana? Baik. Alif waw ya itu ada perkataan yang huruf illah itu dia ada baris, ada yang dia tak ada baris. Ada yang ada baris, ada yang tak ada baris. So boleh je mana-mana, sama ada dia ada baris ataupun dia tidak ada baris. Boleh je. Yang saya suspect macam kalau kita tak tahu, kita tak belajar kaifa tu dah nampak macam ya yang Okey. kedua tu. Okey, baik. Cantik soalan tu. Perkataan kaifah. Okey. Kita jumpa tu perkataan, kita letakkan kategorinya. So kita ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir baris atas. Huruf di tengah Tengah sukun. ada sukun. So bila ada sukun yang jelas, kategorinya ialah Isim. kategorinya adalah isim. So bila isim kita hold dulu bentuk dia. Kerana kita fokus kepada fi'il. Jadi kalau katakan dia fi'il, itu yang kita kemudian letakkan dia punya kategori. Tapi bila isim kita hold dulu. Tapi adakah nanti bila nak cari perkataan ini kan, dia akan bentuk lain tak? Kalau buka dalam kamus, itulah dia pun bentuk dia. Kaf, ya, fa ataupun kaf, alif, fa. Huruf illah itu juga, dia akan balik pada 3 huruf juga. Kan? Cuma untuk isim, macam kita pernah tengok contoh sebelum ini, ceritanya tu panjang. Dia banyaklah, kalau nak cari root word itu tak boleh nak ditentukan, dia susah sikit kan. Kita ada dalam Quran perkataan hasanah. Kita ada perkataan yang sama dalam Quran, perkataannya husna. Kita ada dalam Quran perkataan yang sama, ihsanan. Kita ada perkataan yang sama dalam Quran, perkataannya husn. Jadi semuanya ru'nya sama, tapi dia tak ada satu formula nak tetapkan. Macam mana nak cari ru'word untuk isim. Nak cari ru'word untuk isim. So kalau kita katakan kalau ada hamzah di belakang, maka hamzah itu kita asingkan, kita buang, kita potong. Nanti kita ada tanda lain yang ada alif maksurah, kena buang. Tapi ada je root word yang memang ada alif maksurah. Contoh perkataan tagha, dia dah memang ada alif maksurah kat situ. Kan? Perkataan ihsanan, kita kata kalau bermula dengan hamzah dari bawah, kan, so kita kemudian ada alif di tengah, kita buang. So dia akan jadi banyak nanti dia punya tanda. Kerana isim bentuknya itu berubah dengan sangat banyak. Kan, walaupun dia memang akan balik kepada 3 huruf juga. Semua ini asal dia 3 huruf je. Kan, ha, sin dan juga nun sama, semua ha, sin, nun juga. Cuma bentuk perubahannya tu banyak. Kan, bentuk perubahannya tu banyak. Kalau contoh macam nama kita lah kan, nama pun ini isim kan, nama kan. Contoh nama saya Faiz, maksudnya berjaya. Ada orang namanya Faizul, asalnya berjaya juga. Ada namanya Fazrul, berjaya juga. Ada namanya Fauzul, berjaya juga. So semua maksudnya berjaya tapi bentuknya berbeza. Tapi rupa dia sama. Itu sebab dia isim. So bentuknya tu jadi berbeza-beza. Apa Ustaz, kita pening kemudian. So sebab itu untuk isim kita nak cari ruwet, kita kemudian kita letakkan. Sebab dia bentuknya banyak. So kita cari pada fi'il. Maka bila kita jumpa perkataan macam ni, kaifah ni contohnya kan.
kita ada perkataan 3 huruf awal dan akhir baris atas di tengah sukun, maka kategorinya adalah isim. So bila isim kita hold dulu, kita tak cari dulu dia punya root word. Tapi kalau kita boleh nampak root word dia, so okey je sebenarnya. Perubahan pada isim dia berubah macam mana pun, kalau kita biasa dengan perkataan tu, kita akan boleh nampak dah. Contoh perkataan hasanah dan juga husna, kita boleh agak dah dia punya root word tu apa kan, ha sin nun. Perkataan ihsanan, kita boleh agak dah root word dia tu apa, sebab kita dah biasa dah dengan perkataan tu. Dan nanti dalam Quran perkataan isimnya itu berulang-ulang, itu je pun perkataan dia. So kita nanti boleh agak-agak dah root word untuk perkataan isim itu adalah apa. Dan kalau dia memang 3 huruf ni, lagilah mudah untuk kita nak kategorikan dia. Kalau katakanlah kan kita nak buat perkataan ni, boleh, tak ada masalah. Sebab dia dah memang 3 huruf. Kita tak perlu lagi nak buang-buang huruf. So stepnya sama kan, dia adalah apa? Mu'tal di tengah. Dia adalah mu'tal sebab ada huruf i'lah dan dia adalah ajwaf. Cuma dia bukan fi'il. Kategorinya adalah isim. Dan kategori yang kita sedang belajar ni, dia adalah kategori khas yang dibuat untuk fi'il. Dia tidak ada untuk isim. Baik. Ustaz, takhafu tu macam ada itu. Macam Takhaf. mudhari'. Baik, takhafuna. Baik. Buang tak. Takhafuna. Kita ada ta di awal perkataan. Waw nun baris atas akhir perkataan, maka dia adalah fi'il mudhari'. Baik. Kemudian nak cari jenis huruf, kita buat apa? Buang tanda. So buanglah tanda ta awal perkataan, waw nun baris atas akhir perkataan. Apa yang tinggal? Kha alif fa. Baik, kha alif fa dia adalah fi'il, betul. Ada huruf illah tak? Ada, maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah di tengah kan. Kita ada 1, 2, 3, dia di tengah. Huruf yang kedua, dia adalah huruf yang kedua, maka ajwaf. InsyaAllah. Baik, kategori kita yang ketiga. Fi'il mu'tal naqis. Mudah dah, makin mudah. Makin mudah, nampak je banyak, tapi sebenarnya dia mudah. Kan? Mula-mula dulu nampak macam ya Allah banyaknya kategorinya ni, tapi alas, senang je punya. Mu'tal kena ada sebab dia ada huruf illah naqis. Apa maksud naqis? Dia adalah huruf illah, kedudukannya pada huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Huruf yang ketiga. Baik. Huruf illah, tak kisah huruf illah alif, waw ataupun ya. Contoh perkataan khala. Khala. Kita ada perkataan berapa huruf? Perkataan 3 huruf. 2 je nampak. Baik, dia ada 3 lah. Sebenarnya dia adalah lam dan alif. Sebab tu namanya lam alif kan. Dia ada lam dan juga alif. So dia adalah 3 huruf. Baik, kita lihat maka dia adalah fi'il. Ada huruf illah tak? Ada. Kedudukan huruf illah tu di mana? Berada di hujung sekali. Dia adalah huruf yang ketiga. Maka kategorinya adalah naqis. Haka. Fi'il. Ada huruf illah? Ada. Maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah, huruf yang ketiga, maka dia adalah naqis. Haluwa. Haluwa. 3 huruf. Ada huruf illah. Kedudukan huruf illah di akhir, maka dia adalah fi'il mu'tal naqis. Makin lama makin laju sebab dia mudah aja sebenarnya. Walaupun nampak macam banyak dia, susah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, perkataan da'a. Da'a, kalau kita nak kategorikan dia madhi mudhari' ini, sebab kita tak belajar lagi huruf illah di akhir. Tapi inilah dia. Dia adalah perkataan 3 huruf, huruf awal baris atas, huruf akhir tu tak boleh nak baris atas, tak boleh nampak. Sebab apa? Sebab dia adalah huruf illah yang tak pegang baris. Tapi dia adalah asalnya dia adalah baris atas. Fi'il, ada huruf illah tak? Ada, maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah 1, 2, 3, huruf yang ketiga, maka dia adalah naqis.
wa huwa yud'a ilal Islam. Perkataan yud'a. Tanda yang ada kita ada ya di awal perkataan. Huruf akhir sepatutnya baris depan tapi tak nampak baris depan tu. Sebab apa? Sebab ada huruf illah. So huruf illah yang ini dia tak pegang baris. Baik, tapi kategori tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Nah, cari jenis surah ataupun root word dia nak buat apa? Buang tanda, buanglah ya kat depan tu. Tinggallah dal, ain dan alif maksurah. Baik, dia adalah fi'il, ada huruf illah tak? Ada alif maksurah itu. Kedudukan huruf illah dia adalah huruf yang ketiga, maka kategorinya adalah naqis. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Perkataan ramaita. Tanda yang ada ta beri atas akhir perkataan sebelumnya sukun. Maka kategorinya adalah fi'il. Fi'il apa? Madhi. Nak lihat pada jenis huruf, nak mencari root word, nak buang apa dulu? Step pertama, buang tanda dulu. Apa yang tinggal? Ra, mim dan juga ya. Ra, mim dan juga ya. Baris tak pasti tak apa, tak ada masalah. Ra, mim, ya, dia adalah fi'il. Baik, ada huruf illah tak? Ada, maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah tu di mana? Huruf yang ketiga, maka dia adalah naqis. Iz ramaitu lakinnallaha rama, sama. Ini asal dia. Asal dia adalah rama. Asal dia adalah alif maksurah. Kenapa dia jadi ya? Sebab belakang itu bersama dengan dhamir, maka dia berubah menjadi ya. Macam mana nak tahu itu? Itu perubahan yang berlaku kepada perkataan yang berakhir dengan alif maksurah. Tapi ada ke setiap perkataan akan jadi berubah alif maksurah jadi ya? Tak. Dia ada berubah huruf yang lain. Kebiasaannya dia akan berubah jadi ya. So sama ada dia ya ataupun dia alif maksurah, tak kisah sebab kedua-duanya adalah huruf illah. So kalau kita buat roma pun kita akan dapat fi'il mu'tal naqis juga sebab huruf illah tu berada di belakang. So kita akan dapat naqis juga. So okey je. Tak ada masalah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Naha. Perkataan 3 huruf. Huruf awal baris atas, huruf akhir barisnya tak nampak. Sebab apa? Adalah huruf illah. Terjemahannya ia telah menahan. Kategorinya adalah fi'il madhi. Nak lihat dari jenis huruf, dia adalah fi'il. Ada huruf illah tak? Ada. Kedudukan huruf illah, huruf yang ketiga, maka dia adalah naqis. Perkataan al-hawa, dia alif lam ni apa? Tanda isim, betul? Okay, so kalau kita buang tanda isim, tinggallah perkataan hawa. Ha, waw, ya, dia dah 3 huruf dah tu. Ada huruf illah di hujung, kan? Maka dia juga adalah mu'tal dan mu'tal apa? Naqis. Kerana kedudukan huruf illah itu berada di hujung. Wa kafa billahi wakila. Kafa. Perkataan 3 huruf, huruf awal baris atas, huruf akhir baris tak nampak. Sebab apa? Huruf illah. Tapi tak apa, kita okey je. Kategorinya tetap sama, dia adalah fi'il madhi. Baik, nak lihat pada jenis huruf. Pertama dia adalah fi'il. Yang kedua ada huruf illah tak? Ada, maka dia adalah mu'tal. Yang ketiga, kedudukan huruf illah. Huruf yang ketiga, maka dia adalah naqis. Fasayakfikahumullah. Ni panjang sikitlah ceritanya. Baik, nak kena buat apa dulu? Nak kena potong apa yang boleh dipotong? Kat sini nak potong apa? Potong humu yang berada di belakang. Lagi potong ka yang berada selepas daripada itu. Lagi potong fa yang berada di depan. Macam mana boleh ada dhamir 2 pula potong? Selalunya dhamir hujung tu 1 je potong. Yang ni kenapa ada 2 potong? Macam ni nak tahu, boleh tengok pada kamus. Ini dhamir hum
mereka ini ka. Terjemahan kalau kita terjemah fasayakfikahumullah, terjemahannya ialah maka Allah akan memberikan kecukupan kepadamu daripada mereka. Maksudnya Allah akan melindungi kamu daripada mereka. So itu dia punya terjemahan itu. Sebab tu ka tu pun dia adalah dhamir, humu juga adalah dhamir. Kalau untuk Haji Ses ka ini dia adalah apa? Yakfi dia adalah fi'il mudhari'. Pelakunya dalam tu ada huwa, dhamir huwa. So kita ada fi'il dan ada fa'il. Ka di sini dia adalah maf'ulun bih dia. Maf'ulun bih dia, tapi dia jadi maf'ulun bih awal. Hum dia adalah maf'ulun bih as-sani, dia yang kedua. Dia yang kedua. So dia ada dua maf'ulun bih dalam ayat ni, sebab tu dia ada dua dhamir berada di belakang. Baik, fasayakfi dah habis ke potong? Belum habis lagi. Sa tu rupa-rupanya kena potong juga. Ingat tak sa pada awal kita belajar fi'il dulu yang membawa maksud akan. Fa maksudnya maka, sa maksudnya akan. So ni kita semua nanti terjemahannya untuk kita nak potong. Tinggallah perkataan yakfi saja. Dia panjang sikit lah nak sampai pada perkataan tu. Baik, yakfi perkataan dia ada, kita ada ya di awal perkataan. Huruf akhir baris tak nampak, yang mana sepatutnya di baris depan. Maka dah sampai pada bahagian huruf illah di hujung ini, kita dah nak kena pandai mengandaikan. Kita sekarang ni dah bergantung kepada apa? Kepada huruf mudhari' yang berada di depan. Huruf mudhari' ada 4 kan? Hamzah, nun, ya, ta. Ini 4 huruf mudhari'. So perkataan yang bermula dengan 4 huruf ini, maka kemungkinan besar dia adalah mudhari'. Kalau di belakang itu dia adalah huruf illah. So kan kita ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir pada depan, nun awal perkataan, huruf akhir pada depan, begitu juga dengan ya dan juga ta. Huruf akhir pada depan untuk bagi tahu kita dia adalah fi'il mudhari'. Tapi sebab huruf akhir itu adalah huruf illah, pada kebanyakan masa dia tak pegang baris, maka mencabar untuk kita nak tahu baris akhir tu dah hilang, tak ada. Tapi tak apa, kita dah sampai pada peringkat kita bergantung pada huruf awal ni. Huruf awal itu, huruf mudhari'. So kita ada ya dia perkataan, huruf akhir baris depan dia tak nampak. Tapi tak apalah, kita dah tahu dah sebab dia huruf illah. So dia tak boleh nak pegang baris. Maka kategorinya tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Baik, nak cari dia punya root word, nak buat apa? Buanglah tanda. Tanda dia apa? Ya kat depan itu tambahan. So tinggal kaf, fa dan juga ya. Bunyinya macam mana? Biar dulu, tak apa. Jadi kita tahu dia punya jenis huruf dia. Kaf, fa dan juga ya, dia adalah fi'il. Ada huruf illah tak? Ada, maka dia adalah mu'tal. Kedudukan huruf illah di tempat yang ketiga, maka dia adalah naqis. Zalika liman khashiya rabbah. Ni straightforward. Perkataan 3 huruf awal dan akhir baris atas, maka dia adalah fi'il madhi. Yang ni ada pula baris. Sebab itu ada waktu huruf illah itu dia ada baris, tapi pada kebanyakan waktu tak ada. Dia ada baris, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak ada baris, itu dah memang perkara yang biasa. Lihat pada jenis huruf, dia adalah fi'il. Ada huruf illah tak? Ada. Huruf illah tu di mana? Pada huruf yang ketiga, dia adalah naqis. Wa amma man ja'aka yas'a. Kata yas'a, kita ada ya di awal perkataan. Huruf akhir baris tak nampak sebab dia adalah huruf illah. Tak apa. Kita ada ya kat depan, itu adalah salah satu daripada 4 huruf mudhari'. Baik, buang huruf ya itu sebagai tanda dia. Tinggallah sin, ain dan juga alif maksurah. Itu adalah fi'il. Adanya huruf illah, kedudukan huruf illah itu pada tempat yang ketiga. 1, 2, 3. 3 huruf itu dikira setelah buang semua tanda. 3 huruf itu dikira setelah buang semua tanda. Dia tidak dikira sebelum tanda itu dibuang. So, barulah kita dapat bilangan yang tepat. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3.
Wa huwa yakhsha, ya dia perkataan huruf akhir barisnya tak jelas kerana dia adalah huruf illah, tapi itu tidak merubah kategorinya, dia tetap fi'il mudhari'. Nak cari root word, buang tanda, buang ya, tinggallah kha, shin dan juga alif maksurah. Macam mana bunyi dia? Tak tahu. Adakah dalam kamus memang akan confirm alif? Tak tahu. Mungkin dia akan bertukar menjadi ya macam ni, khasyiyah kan? Mungkin. Wallahu alam. Tapi yang kita tahu belakang itu adalah huruf illah. Huruf apa nanti dalam kamus okey je, huruf apa-apa pun. Dari sudut jenis huruf, dia adalah fi'il, dia adalah mu'tal dan dia adalah naqis. Dia berada pada huruf yang ketiga. Baik, maka itu 3 bahagian. Kita dah ada apa? Kalau kita balik ke page yang panjang ni, yang mula-mula yang kita takut nak tengok tu, okay. Dia ada banyak tapi sebenarnya alamak mudah je Ustaz. Kita ada fi'il mu'tal, kita ada misal, ajwaf dan juga naqis. Misal tadi apa? Huruf illah pertama. Di awal huruf yang pertama. Ajwaf huruf illah itu kedudukannya yang kedua. Naqis huruf illah itu kedudukannya yang ketiga. So senang ke susah kategori ini sebenarnya? Senang Ustaz, tapi bila tabur semua susah. Senang. Ya, huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Itu je. Cuma namanya dalam bahasa Arab itu mungkin sedikit mencabar. So itu untuk permulaan tak apa. Kan kalau kita tak berapa nak ingat nama tu tak apa. Tapi ceritanya itu kita ingat okey. Ceritanya tu yang penting. Nama tu tak apa. Kita boleh susul nanti ingat. Kalau saya kan untuk semua kategori ni, untuk mu'tal lah, untuk mu'tal sebab dia banyak kan, saya ringkaskan bila sahih ini Salim, Mahmuz dan juga mu'tal. Bila mu'tal saya ringkaskan empat ini untuk saya lah. Saya letakkan namanya manal. Saya letakkan namanya manal. Saya ambil lah mim, M-A-N-A dan juga lam. Saya letakkan manal. So saya tahu lah mu'tal dia ada misal, ajwaf, naqis dan kemudian dia ada lafif. So kita boleh kita punya formula sendiri nak bantu kita ingat masing-masing. Kita punya cara sendiri. Boleh je. Asalkan dibantu untuk kita ingat. Untuk saya sendiri pun kan tetap saya gunakan formula juga sebab kadang tak ingat dia punya nama begitu dalam belajar lain kan. Yang ni kita tahu dia mu'tal tapi nama tu kategori. Macam kita belajar tajwid lah banyak kan. Belajar mad lazim kan ada kalimi, kan ada musaqqal, ada macam-macam kan. Mad lazim itu bahagian kalimi, musaqqal, mukhaffaf dah ada beberapa. Kan masuk lagi mad tu, mad ni, mad tu jadi lupa. So kadang kita tahu dia, yang penting bacaan tu yang kita tahu betul dengunya ke, nak masukkan ke, nak panjang ke, harakatnya ke, kita tahu yang itu tak apa. Nama tak apa, nanti slowly kita ingat ke depan. Tapi yang penting cerita itu yang penting. So nama ni okey je kita ingat kemudian, tapi cerita tu yang kita nak tahu dulu. Kita tengok je satu perkataan fi'il itu, kita boleh tahu dah. Nak cari dari sudut madi mudhari'nya kita tahu, nak cari root word-nya itu kita tahu bagaimana, dan dah dapat root word itu kita tahu. Nak asingkan. Ini ada dua, ada yang tak ada huruf illah dan satu lagi ada huruf illah. Kemudian kita tahu nak tengok pula pada huruf illah itu kedudukannya berada di mana. Nama tu kemudian slowly nanti kita ingatkanlah. Tapi yang penting cerita. Kalau nama ingat, ceritanya tak ingat pun kan mencabar juga. So kita boleh ingat dulu ceritanya apa, kemudian slow-slow lah nanti kita ingat dia punya nama itu. Misal ajwaf dan juga naqis kan, saya pun memang kena gunalah formula tu baru saya ingat. Memang saya pun kadang-kadang lupa. Orang tanya kadang kena fikir kan. So bila dah ada formula, kita dah boleh ingat dah manal. So tahu dah misal, ajwaf, naqis, lafif. So lafif nanti kita tahu ada bahagi kepada dua. Okey. Baik, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada soalan sebelum kita tutup? Tak ada, alhamdulillah. So, Assalamualaikum Ustaz.
Sam, silakan. Soalan tak ada, tapi saya nak share dengan kawan-kawan Silakan. yang tanya soalan mengapa kita penting huruf elah ni. Kita belajar mengapa kan. Saya terjumpa satu ustaz beritahu lah. Dia tanya kita orang, man qala batala wuduhu. So qala tengah tu ada huruf elah tengah alif kan. So ini boleh berbawa maksud sama ada alif tu digantikan dengan waw atau ya. Sama kan? So bila diganti dengan, kita tahu qala tu selalu berkata. Tapi dalam konteks ayat ini, alif tu bila diganti, bila berbawa maksud waw, bertukar menjadi waw atau ya, yang akan membawa maksud siapa tidur, barang siapa berkata, qala tu berkata, kan, tengah hari batal wuduknya. Itu kalau dibaca dengan waw. Alif tu ganti waw. Kalau alif tu bertukar menjadi ya, maksud siapa tidur tengah hari batal wuduknya. Itu sebab pentingnya mengapa huruf huruf ilah tu kita belajar. Pak Ustaz faham saya punya ni. Itulah. Baik, faham. Just to share with friends lah. Bila saya tengok ni, yang baru saya sedar lah mengapa penting lah huruf ilah ni. Itu je lah nak share with friends. Kalau Ustaz boleh berai lah. InsyaAllah. Jazakillah khairah. Jauh. Pastikan kita satu ayat yang depannya man qala. Satu lagi man qila. Kan. Baik, qala ni perkataan yang kita dah biasalah. Maksudnya ia telah berkata. Ini adalah berkata. Bila qila dia jadi apa? Tidur apa tadi? Tidur tengah hari ataupun kita panggil batal wuduknya. Kita panggil qailulah. Kita panggil qailulah tu. Root word daripada qailulah itu adalah qila. Baik. Jadi sebab itu ini antara sebab kenapa kita belajar huruf illah, kan? Kerana kita nak mencari nanti root wordnya, dan daripada root word itu dia akan membawa makna yang pelbagai. Dia akan membawa makna yang pelbagai. Kerana perubahan satu huruf illah dia akan nanti membawa makna yang lain. Mungkin qala berkata, qila dia boleh terjemahkan jadi dua. Satu maksudnya qailulah tadi. Satu lagi maksudnya dikatakan, digunakan juga perkataannya qila juga, kan, bentuk dah jadi bentuk pasif. So huruf illah walaupun dia adalah huruf illah, kan, tetapi perubahannya pada makna nanti ada. Sebab tu bila kita cari root word ada huruf illah, kan. So saya kata pergilah tengok dalam kamus. Sebab dalam kamus nanti dia akan membawa makna yang pelbagai. Tapi kalau huruf illah itu maksudnya kita dah jumpa qila contohnya, kita pergi cari dekat qaf ya la. Nanti kita akan jumpa juga makna yang ini. Kalau kita cari dekat qaf alif lam, kita cari kita akan jumpa juga makna yang ini. Tetapi tadi yang nak dikongsikan perubahan huruf illah itu dia juga akan mempengaruhi juga pada makna yang ada pada root word itu. Sebab satu root word dia akan ada banyak makna. Sebab itu dia. Kita melihat kepada huruf illah ini, walaupun dia huruf yang cacat, dia huruf yang sakit, dia huruf yang mengganggu, kan, tetapi dia ada pentingnya dalam setiap perkataan tu. Waktu dalam bahasa Arab huruf baris pun sangat penting, jadi apatah lagi huruf dia tak boleh simply dibuang, diketepikan, ditidakkan. Dia berada di situ, ada maknanya walaupun dia tidak dibaca ataupun tidak dibunyikan. Baik, terima kasih Ajabu berkongsi dengan kita. Kita dah hampir habis berada di hujung perbincangan berkaitan dengan jenis huruf untuk kita nak mula melihat kepada root word perkataan fi'il dulu. Nak fokus pada perkataan fi'il. Root word yang ada pada perkataan fi'il, kita ada yang ada huruf illah dan tak ada huruf illah. Yang ada huruf illah, saya rasa sebenarnya lepas kita belajar ni lebih simple daripada yang tak ada huruf illah, betul tak? Yang sahih lebih mencabar daripada mu'tal. Sebab mu'tal
sama ada huruf illah tu di depan, di tengah ataupun di hujung. Huruf pertama, huruf kedua ataupun huruf yang ketiga. Kan? Yang sahih yang tak ada huruf illah itu dia sama ada pertama namanya salim, tak ada huruf hamzah dan tak ada sabdu. Huruf yang kedua kategorinya mahmuz, ada hamzah. Yang ketiga mudha'af, dia ada sabdu. So sahih tu sekarang ni jadi lebih mencabar berbanding dengan mu'tal. Walaupun mu'tal tu nampaknya banyak kategorinya, sub kategorinya tu banyak, tetapi dia poinnya sebenarnya lebih mudah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmi